Didik TV KPM. Baik Nisa, terima kasih. Tajuk yang kedua kita nak belajar hari ini ialah tentang faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Baik, ada 6 faktor kesemuanya jika kita rujuk kepada buku teks, tetapi kerana kekangan masa dan keterbatasan waktu, kita nak tengok kepada 3 insya-Allah ya. Tapi saya berikan dahulu secara umumnya terdapat 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Yang pertama ialah peranan agama, yang kedua penulisan kreatif, ketiga media cetak, keempat sistem pendidikan, yang kelima kemunculan golongan intelektual dan yang keenam pengaruh luar dan serantau. Baik, kita nak lihat kepada faktor yang pertama. Faktor ini ialah punca ya. Apa sebab gerakan nasionalisme itu wujud di negara kita? Yang pertama ialah kerana adanya penulisan kreatif, iaitu hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis yang menzahirkan keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Seperti yang saya deklamasikan dalam sajak tersebut, itulah gambaran bagaimana penulis ini menggunakan kaedah kesusasteraan ini untuk menyuntik elemen kesedaran itu. Ya. Yang kedua kita lihat apakah impak atau kesannya semangat nasionalisme itu berjaya ditingkatkan dalam kalangan penduduk. Dan jika kita lihat kepada contohnya novel Melur Kuala Lumpur yang ditulis oleh Harun Aminur Rashid. Yang kedua cerpen cerita Awang Putat Abdul Rahim Kajai. Dalam cerita ini digambarkan bagaimana realiti kehidupan yang hampir sama dengan masyarakat di luar sana dan kritikan sosial itu dimasukkan melalui elemen kesusasteraan ini. Dan ada karya seperti di dalam gambar ini dan di dalam buku teks juga kita boleh lihat bagaimana karya seperti Putera Gunung Tahan dan juga Anak Mak Lela Gila yang ditulis oleh Pak Sako ini menulis dalam bentuk satira ataupun sindiran dalam maksud yang tersirat, tetapi sebenarnya mengandungi mesej-mesej mengkritik penjajah dan juga mengkritik orang Melayu supaya bangkit daripada lamunan dan mimpi. Yang kedua ialah kerana adanya peranan media cetak. Apabila ada akhbar seperti akhbar dan majalah yang memainkan peranan menyalurkan maklumat dan juga berita. Contoh, kita lihat bagaimana akhbar terawal iaitu Jawi Peranakan, Nisa. Jawi Peranakan ini ialah antara akhbar perintis di alam Melayu. Ya. Mereka lah yang menjadi pelopor kepada kegiatan menulis akhbar ini yang diikuti oleh akhbar-akhbar lain yang kita bincangkan. Bagaimana Jawi Peranakan ini diterbitkan pada setiap hari Isnin dengan jumlah kos hanya 30 sen saja, tetapi impak dia menjadi perintis kepada akhbar seperti Sekolah Melayu yang menjadi bahan bacaan di sekolah-sekolah Melayu pada waktu ini. Ya, kerana pada zaman ini tidak ada bahan bercetak atau silibus seperti yang kita ada pada hari ini. Jadi akhbar inilah yang memainkan peranan untuk menyebarkan maklumat kepada murid-murid. Kemudian ada akhbar seperti Al-Imam ya di dalam gambar ini. Kemudian ada akhbar Neraca Pengasuh ya yang ditulis oleh Tok Kenali di sebelah Nisa tu. Itu ulama besar dari bumi Kelantan, Nisa, ya, menulis majalah Pengasuh. Dan juga di Sarawak ada akhbar seperti akhbar Fajar Sarawak yang mengkritik tentang dasar pemerintahan Brooke. Baik, kita lihat yang ketiga, yang ni pengaruh luar dan serantau. Ya, pada zaman ini di luar sana, di luar daripada alam Melayu ini sudah pewujud tokoh-tokoh dan juga gerakan nasionalisme di luar negara. Ya. Jadi sebab itulah saya lukiskan gambar ini. Sebab tokoh ni bila sebut nama maklumlah. Kalau sebut Nisa K, semua orang kenal. Ya. Tapi kalau sebut nama tokoh ni jarang orang nak kenal dan ingat. Ya. Tapi bila kita hasilkan dalam bentuk gambar, insya-Allah dia akan kekal dalam ingatan kita. Betul. Contohnya kita lihat di sebelah saya ini ialah gambar tokoh, siapa agaknya Nisa? Kenal ke? Saya ingat yang sebelah tu ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya. Yang ini? Yang ini saya tak pasti. Ada yang nak bantu ke atau cikgu nak beritahu saya? Ada yang nak bantu atau nak memberikan maklumat. Agak-agak ni gambar siapa ni sebelum saya terangkan? Najiha? Najiha tahu tak? Potret siapakah yang ditunjukkan? Najiha. Ini potret siapa ni? Pakcik mana pula ni dilukis oleh cikgu? Najiha. Tak pasti. Tak apa, saya bantu. Ini ialah Dr. Sun Yat-sen dari negara China. Ya. Bagaimana Dr. Sun Yat-sen ini
mencetuskan revolusi yang menamatkan pemerintahan dinasti Manchuria di China dan memberi inspirasi kepada tokoh di dalam negara kita. Begitu juga seperti yang Nisa sebut tadi ialah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di India ini memberi inspirasi kepada kita bagaimana perjuangan tanpa menggunakan kekerasan, menggunakan diplomasi ini berjaya untuk memperjuangkan hak bangsa India dan juga membebaskan mereka daripada jajahan pemerintahan British. Kemudian kita ada tokoh yang dekat dengan negara kita seperti di Filipina di depan Nisa tu siapa namanya? Jose Rizal. Jose Rizal nampaknya Nisa minat betul dengan Jose Rizal ni. Jose Rizal juga menulis novel seperti Noli Me Tangere dan juga dia mencetuskan gerakan revolusi di Filipina menentang penjajahan Sepanyol. Jadi bagaimana gerakan-gerakan ini memberi inspirasi kepada tokoh di dalam negara kita untuk turut sama membawa elemen kesedaran nasionalisme ini dalam kalangan masyarakat. Begitu juga dengan pelajar yang belajar di Timur Tengah, Nisa, apabila mereka terjebak dengan gerakan Pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Dalam gerakan ini, kerana banyak negara Islam mula dijajah dan jatuh ke tangan kuasa barat dan era khalifah orang Islam ini mula tamat, maka muncul kesedaran untuk membangkitkan semula Islam yang dilihat semakin tertindas ini. Jadi jika kita lihat keseluruhan ini, baik dari sudut dia di peringkat luar antarabangsa dan juga di peringkat serantau, ia juga memberi inspirasi dan pengaruh untuk tokoh dan masyarakat kita mula untuk mencetuskan gerakan nasionalisme di negara kita. Baik, itu serba sedikit tentang faktor, Nisa. Mungkin kita boleh tengok kajian literatur yang dibuat oleh murid untuk kita kongsikan bersama pada hari ini. Boleh cikgu, tak ada masalah. Sebelum itu ada yang nak tanya soalan? Nak tanya soalan ke? Kalau ada yang ada soalan mungkin berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Cikgu Bahagi sebentar tadi. Kalau tak ada soalan, Najih ada soalan. Silakan Najih. Tanya saja, jangan malu dan jangan takut. InsyaAllah Nisa boleh jawab. Macam mana semangat nasionalisme boleh ditingkatkan dengan hanya baca novel atau cerpen, cikgu? Bagus soalan dia, Nisa. Macam mana baca novel dan cerpen boleh meningkatkan semangat nasionalisme? Tanpa pergi mana-mana, baca biasanya sahaja. orang baca novel cinta ni, dia mengelamun sajalah seolah-olah dia duduk di dalam novel tu kan. Tapi sebelum saya ulas, saya nak buka ruang. Ada siapa yang nak memberikan input atau respon terhadap soalan Najih? Silakan. Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, Kartik. Bagus. Silakan. Pada saya, bila kita baca sesuatu, tidak kisahlah macam zaman sekarang, kalau baca tulisan di Facebook ke Twitter ke, secara tak sedar kita boleh terpengaruh juga dengan apa yang ditulis. Cikgu, terpengaruh dengan apa yang ditulis. Terima kasih, Kartik. Betul, Nisa. Elemen pengaruh itu yang kita nak angkat. Bagaimana penulisan itu memberi pengaruh kepada masyarakat dan juga pembaca. Sebab Nisa, kita kena faham konten ataupun isi nasionalisme ini berat. Berapa ramai orang suka ambil tahu tentang dunia politik, tentang ekonomi, tentang isu-isu sosial, pendidikan, tentang hak wanita. Jadi untuk menarik minat pembaca, jadi penulis ini membuat dalam bentuk yang sangat kreatif. Iaitu dalam bentuk kesusasteraan. Bila kita baca novel, seolah-olah itulah watak yang hampir tepat dengan diri kita. Sebab itu kita tengok pada novel dan juga cerpen seperti Awang Putat, seperti Melur Kuala Lumpur. Melur Kuala Lumpur ni dia bercerita tentang kisah cinta saja, Nisa, tetapi cinta itu dizahirkan melalui watak Nurisa, juga namanya hampir sama. Hampir sama dengan Nurisa dan Sulaiman ini cinta tak jadi. Tetapi di situ digambarkan watak Nurisa itu seolah-olah wanita yang bukan biasa pada zaman itu. Wanita yang dah ada pendidikan, yang dah sangat teliti dalam pilihan jodohnya. Jadi itulah elemen emansipasi wanita, tentang mesej supaya mementingkan pendidikan dalam hidup. Okey, baik Nisa. Saya nak cuba uji murid saya. Boleh, tak ada masalah. Sempat atau tidak? Boleh. Kita Boleh. cuba. Kita cuba. Okey. Baik. Saya nak berikan satu soalan. Iaitu soalan yang pertama. Siapakah tokoh yang mencetuskan revolusi di China sehingga menjadi ikutan
tokoh di tanah air kita. Siapa nak jawab menuri di rumah pun boleh. Mereka akan angkat gambar Nisa ya. Saya dah sediakan satu tugasan. Baik, boleh. Okey. Boleh pilih gambar yang ada bersama dengan anda. Okey, kita nak tengok siapakah tokoh yang menggerakkan revolusi di China sehingga menjatuhkan dinasti Manchuria. Untuk menguasai topik ini kita mestilah kenal. Roslina dah bersedia. Okey, angkat saja Roslina. Angkat saja, tak ada mengapa. Okey, jangan tigu ya. Okey, Xavier, Kartip, Najihah, tengok adakah tokoh yang sama, Cikgu? Ya, betul. Ya. Dr. Sun Yat-sen. Tepat sekali. Okey. Baik, tahniah diucapkan. Saya berikan 4 daripada 5 bintang untuk percubaan mereka semua. Yang pertama. Kita pergi kepada persoalan yang kedua. Soalan yang kedua, saya nak tanya, siapakah penulis novel Putera Gunung Tahan dan Anak Mak Lela Gila? Saya ingat ni tadi kita dah sentuh sebentar lagi. Boleh terus angkatkan gambar. Boleh jangan malu-malu. angkat gambar siapakah penulis novel Putera Gunung Tahan dan juga Anak Mak Lela Gila. Saya tak nak sebut nama. Ya. Saya nak cuba jugalah uji Nisa ya. Boleh, gambar Cikgu. siapa ni Nisa ya? Ini adalah tokoh yang kelahiran negeri saya, iaitu Pak Sako. Pak Sako ya, tepat sekali. Ini ialah Pak Sako ya. Berasal daripada Temelloh, sebab itu ada tulis tentang Gunung Tahan ya. Okey, dalam cerita itu sangat menarik untuk kita kaji. Baik, kita pergi ke persoalan yang ketiga. Soalan yang ketiga saya nak tanya, kena fikir juga ni, spontan ya saya nak tanya. Baik. Tokoh ini menggunakan cara yang lembut sahaja di India untuk menentang British. Baik. Seorang lelaki tua yang membawa imej lelaki India Nisa ya, berkacamata tebal ya, memakai selempang sahaja ya, kadang-kadang berkaki ayam. Ya, betul. Berkepala agak botak sedikit Pembayang-pembayang sudah diberikan, murid-murid di rumah boleh turut cuba menjawab. Siapakah tokoh yang saya maksudkan tadi? Terus angkat gambar. Angkat gambar. Siapakah tokohnya? Orang yang sama Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya, yang diminati oleh Nisa. Baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan seterusnya ialah siapakah yang menulis novel Melur Kuala Lumpur? Melur Kuala Lumpur. Melur Kuala Lumpur. Okey. Sudah disebut sebentar tadi. Siapa penulis novel Melur Kuala Lumpur? Okey, cari gambarnya. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab. Okey, jawapannya ialah salah ya. Salah? Empat orang salah. Ini gambar Ibrahim Haji Yaakob. Tersasul dah. Patut saya tanya soalan tadi. Ya, jawapannya ialah Harun Aminur Rashid ya, yang menulis novel Melur Kuala Lumpur. Baiklah Nisa, itu ialah contoh kita dah mendapat gambaran murid kita ini dah mengenali tokoh-tokoh berdasarkan apa yang mereka lihat di sini. Jadi secara mudahnya tokoh-tokoh inilah yang terlibat dalam membantu gerakan nasionalisme di negara kita dan menjadi faktor pencetus kepada munculnya kesedaran di negara kita. Didik TV KPM